Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Khair. Ada yang tertunggu-tunggu ke? Masya-Allah. Minta maaf sebab tadi saya dah bersiaran di satu page lain, iaitu page Ustaz Farid Abu Aulia. Jadi saya nak cuba bersiaran di page itu sebab page itu baru dibuat. Jadi cuba nak imarahkan. Rupanya tak ramai yang dapat notification dia. Jadi saya bersiaran balik di personal lah, di mana tempat bermula, di mana tempat bermulanya live ini. Khair. Mana yang dapat, alhamdulillah, mungkin lepas ni kita akan pelan-pelan beransur ke page saya akan maklumkanlah nanti. Mungkin tadi saya tak maklumkan, mohon maaf kepada semua yang mungkin menanti kajian ilmunya pagi ini. Saya mohon maaf kerana tidak dimaklumkan terlebih awal. Khair, apapun alhamdulillah, insya-Allah kita masih diberikan peluang untuk bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu secara online, bicara ilmiah kita, edisi khas Ramadan PKP, Perintah Kawalan Perasaan, dalam pengkhususan kajian tauhid dan tasawuf dalam menilai merungkai kehidupan ini, dalam tajuk yang kita adakan ataupun kita wujudkan secara khusus perbincangan kita sempena Ramadan ni, yakni Road to Jannah, Road to Jannah Back to Fitrah, ya? Road to Jannah Back to Fitrah. Dan saya yakin semuanya nak menuju ke syurga. Kalau ditanya seorang demi seorang, tak ada kerja gila orang mengatakan saya nak kena neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Sejahat mana pun seseorang itu, banyak dosa macam mana pun seseorang itu, maka tiadalah dia mengatakan saya nak masuk neraka. Tak ada. Wah, imam iblis pun tak nak sebenarnya. Sebab neraka ni apa? Neraka ni satu tempatnya azab. Inna azabi lasyadid. Azab ku amat pedih. Inna azabi lasyadid. Neraka ni amat pedih. Subhanallah, masya-Allah. Pedihnya neraka ni. Nak tahu gambaran neraka ni, kalau nak digambarkan secara fikiran tidak tergambar. Kalau tengok secara fikiran tidak tergambar, tapi kalau baca dengan iman, masya Allah, dia boleh digambarkan tentang keadaan kesakitan yang tiada berkesudahan. Bayangkan, saya boleh ambil tamsil dalam bab iman ni, pengajian bab iman, bab gaib. Bagaimana kita nak lihat kalau nak bagi tamsil ni, yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas. Bagi tamsil, khair. Tamsilnya adalah tentang kesakitan, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Bagaimana kalau kita sedang sakit tapi tiada ada penyembuhan, tiada sembuh, ya?
penyakit kesakitan yang tiada kesembuhan, Masya Allah, ataupun kesakitan yang sembuh kemudian sakit balik, sembuh sakit balik, sembuh sakit balik. Nah, itulah neraka. Sebab itu ini tamsil, ini tamsil, ini jangan dibuat orang pula lepas ni saya cerita ni. Ini saya bagi contoh hospital tu tempat sakit. Sebab tu tak ada orang saja nak masuk hospital. Ada yang ustaz, saya ini hari walaupun canggih macam manalah hospital itu, macam mana hebat benarlah dia punya perhiasan 5 star, kan ada hospital yang 5 star. Tak ada lagi lah orang saya saja nak check in. Ustaz, saya nak check in masuk hospital lah, Columbia contoh. Tak ada lagi. Tak semua orang dan tak ada lagi orang nak masuk hospital. Tak ada saja-saja je nak masuk hospital. Sebab apa tak nak masuk hospital? Sebab sakit. Digambarkan tempat kesakitan. Dan dibayangkan kesakitan itu adalah sebagai minor saja kepada sakit yang lebih jauh sakitnya, itu adalah di neraka. Sebab tu bila kita disunahkan ataupun disunatkan untuk ziarah orang sakit, antara bagus juga Ramadan ni, antara amalan tapi ialah tengah PKP ni tak boleh nak buat lah. Ini ziarah sahabat-sahabat kita yang sakit, ziarah keluarga saudara mara kita yang sedang sakit, ziarah mereka, tengok kesakitan itu. Cukup sebenarnya memberikan satu iktibar bahawa di saat sakit itu cuba tanya, ataupun siapa yang pernah mengalami kesakitan, dan saya pernah diuji dengan kesakitan yang Masya Allah amat dahsyat, dan saya pun baru balik ziarah pakcik saya, dekat, ziarah pun dekat je, dalam lingkungan juga, tak keluar daripada kawasan pun. Kesakitan yang pernah dilalui oleh saya ketika dulu, memang sakit ni tak ada fikir lain dah, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab bila kata kesakitan itu, kalau kita tanya, tak satu benda dia nak, ini kesembuhan, tak ada fikir lain dah. Tanya orang yang pergi hospital, tanya orang yang duduk hospital, tanya kawan-kawan kita lah, tanya dia, adakah duduk ketika sakit tu di hospital itu dia nakkan hiburan, nakkan makan sedap-sedap, nak jalan-jalan cari makan, nak Shopee, nak Lazada? Pergi tanya orang yang sakit, pergi tanya. Agak-agak kalau silap tanya, agak makan penampar silap lagi. Silap hari bulan, kalau tanya benda-benda yang tak kena gaya dengan dia, memang kena marah saja. Sebab orang tengah sakit, dia tak nak dah dengar cerita seronok pergi jalan sana, seronok pergi jalan sini, tak ada dah. Sebab dia menantikan satu yang dia nak. Yang ni apa? Kesembuhan. Dia, saya nak sembuh. Mana saya nak apa tu? Saya nak Allah. Jadi gambaran neraka tu, gambaran, bukan jangan pergi pula nanti cakap ke orang sakit hospital, ni dah masuk neraka ni, itu lagi kuat makan penampar. Jangan begitu. Maksudnya kesakitan itu ada satu tempat yang lebih azab lagi. Di dunia ni sakit sebenarnya Allah bagi sakit di dunia untuk ingat kesakitan di akhirat sana. Orang beriman, kaedah berfikirnya adalah berfikir bersandarkan keimanan. Berfikir orang beriman itu berfikir bersandarkan keimanan. Keimanan ini menggambarkan tentang tempat yang lebih jauh, yang lebih kekal. Iman, orang beriman dia tidak fikir dunia. Orang beriman dia fikir akhirat. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Orang beriman itu dia tidak ada cerita wal yaumid dunia, tak ada. Jadi wal yaumil akhir. Jadi orang beriman cara dia berfikir melihat dunia itu menyingkapi akhirat sebenarnya. Contoh kesakitan di dunia itu menyingkapi kesakitan di akhirat sana. Sebab itu sepatutnya orang yang sakit itu akan berubah jadi baik. Sepatutnya lah. Tapi itulah kadang-kadang kan manusia itu ialah ada nafsunya, ada perasaannya, ada emosinya, ada ghaflahnya. Jadi ketika sihat dia lupa balik. Dia lupa akan keadaan sakitnya itu satu azab yang sepatutnya dia dah membuatkan dia berazam
untuk jadi baik. Tapi bila sembuh daripada kesakitan itu, dia jadi balik perangai dia, perangai sihat dia tu, perangai sihat dia lupa daratan. Itu dia. Sebab itu ketika Allah uji kita COVID-19 ini, walaupun iyalah mungkin ada keluarga yang terkena, malah ada yang diuji terus dengan kematian, wa inna ilaihi rajiun. Kita salam takziah kepadanya sampai Allah uji ketiga sampai hilang nyawa. Dan walaupun kita sedang berkumpul di rumah jauh daripada COVID, tapi percaya atau tidak, satu dunia sedang diuji kesakitan worldwide, sehingga digazetkan oleh WHO, World Health Organization, worldwide merasakan impak kesakitan itu. Jadi maknanya ketika tengah sakit ini, walaupun kita tidak sakit secara langsung, tapi kita diuji, kesan kesakitan itu menyebabkan banyak. Ada saya baca satu artikel itu di Singapura, satu usahawan minyak, oil and gas, billionaire Singapura, muflis, apa dah nama syarikat dia, oil, saya lupa nama syarikat, lupa nak ambil, tapi dia tulis satu syarikat Singapura gergasi, billionaire, Istiham muflis. Bayangkan kesan kesakitan itu. Sepatutnya cukup untuk menyedarkan kita bahawa dalam saat kesakitan itu kita akan ingat satu tempat yang lebih menyakitkan. Itulah dia, neraka. Ya, setiap kesakitan itu Nabi kata menggugurkan dosanya. Orang beriman itu diuji kesakitan tiada lain hanya dengan menghapuskan dosa. Demam ke, walaupun termasuk selumbar dalam jari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya memang menghapuskan dosa. Tiada satu kesakitan yang menimpa orang beriman itu melainkan Allah gantikannya dengan pahala penghapus dosa, ya. Jadi sedang menuntun, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tanya ibu dah dengar ke ceramah Ustaz Farid? Alhamdulillah, terima kasih. Yang mula, ya bagus. Ajak sama-sama, yang ada suami dengar sekali, yang ada isteri dengar sekali, yang ada isteri dengar sekali semua. Jadi memang untuk sesuai dituntun oleh semua lapisan masyarakat. Ya. Baik. Jadi itulah bila kata menuju ke syurga, opponent dia, opposite daripada syurga itu neraka. Tapi kata Ibrahim Adham rahimahullah ta'ala, seorang wali Allah, dia sangat hairan, katanya, aku sangat hairan di saat ketika mulutnya takut neraka tapi perbuatannya adalah ahli neraka. Ini kita telah sentuh pada awal perbincangan kita dulu. Di saat kita mengatakan kita nak pergi ke satu destinasi, kalau kita fokus kita nak pergi ke satu destinasi, contoh kita nak pergi ke Kedah, kita dari Kuala Lumpur nak pergi ke Kedah, sudah pasti persiapan itu seperti pergi ke Kedah. Lagi-lagi pula kalau nak pergi bercuti, nak pergi ke mana? Ni sekarang tak boleh lah bercuti, PKP. Ataupun paling mudah nak pergi umrah. Pun umrah sekarang tengah hanging lagi. Masya Allah, ujian Allah Ta'ala. Khair. Tempat sesuatu destinasi itu akan memberikan kita persiapan. Destinasi yang kita nak tuju itu sepatutnya reflect persiapan kita. Kalau nak pergi umrah, persiapannya umrah. Kalau nak pergi melancong, persiapannya melancong. Kalau nak pergi ke tempat-tempat yang tertentu, maka persiapannya mengikut kadar tempat tertentu. Tiba-tiba kita nak pergi ke syurga, tapi persiapannya ke neraka. Ini cannot brain. Ini tak masuk akal. Ataupun memang kita nak pergi ke neraka, kita menempah nak pergi ke neraka. Kata Nabi SAW kan dalam hadis yang kita dah sentuh sebelum ini, iaitu semua umatku, kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk syurga, subhanallah, kecuali siapanya? Abah, yang enggan. Illa abah. Kata sahabat, siapa yang abah? Ya Rasul, ada ke yang tak nak masuk syurga? Ada, yang abah. Yang ini apa? Yang menderhakai baginda Nabi SAW. Derhaka pada Nabi SAW. Apa maksud derhaka pada Nabi SAW? Yang tak nak ikut suruhan Nabi. Malah suruhan Nabi itu adalah bertepatan dengan suruhan Allah. Jadi sepatutnya kita jelas. Kita nak road to jannah, kita terima je lah. Ustaz, saya tak layak nak masuk syurga. Layak tak layak itu kerja Allah. Bukan kita yang menghukum
diri kita, apatah lagi nak menghukum orang lain. Nah, insya-Allah saya memang nak mai Penang bersama Syekh Sofian. Ada dalam ni tengah watching. Mai itu hari kita dah set dah untuk kita punya daulah. Jauhlah kita kembara sebelum nak PKP tu hari. Ada 6 tempat, tapi Allah tak izinkan buat masa sekarang. Mungkin lepas ni insya-Allah. Jadi berbalik kita perbincangan kita. Maknanya bagaimana sikap kita sebenarnya menyingkapi soal layak tak layak bukan urusan kita. Malah kita nak menghukum orang layak tak layak syurga jauh sekali. Jangan sampai kita menghukum, belajar bab hukum orang, tak boleh. Tapi tidaklah membuatkan kita tidak boleh menegur. Beza ya, menegur dan menghukum itu satu perkara yang sangat beza. Menghukum ni menjatuhkan keputusan. Oh, dia ni neraka, itu keputusan. Itu Al-Hakim. Itu yakni Allah sahaja yang akan menghukum seseorang itu syurga atau neraka. Tapi menegur itu kena. Menegur kena. Malah kaedah kita ini adalah tegur menegur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Macam contoh pagi ini. Kuliah kita ni berkisah tentang tegur menegur, nasihat menasihati, ingat mengingati, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang pergi ke neraka tadi. Tegur kena tegur, hukum tidak. Tegur contoh dengan banyak siri perbincangan kita. Rupa-rupanya cara fikir kita, cara perbuatan kita, malah dalam hati kita ini rupanya menuju ke neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Nah, menuju ke neraka. Jadi kena tegur. Kena tegur. Contoh, bila kata nak road to jannah, tetapi membawa keduniaan. Apabila ada sifat keduniaan, itu sifat ahli neraka. Kerana Allah tidak nak dunia. Allah tak nak bawa balik dunia. Allah tak nak. Allah bagi dunia bukan suruh bawa balik dunia. Allah bagi kita dunia supaya kita ini melakukan kebaikan di dunia. Ayyukum ahsanu amalan. Yang Allah nak kita bawa balik itu adalah kebaikan. Tetapi malang sekali, amatlah malang sekali, kebaikan yang kita lakukan itu bercampur aduk dengan dunia. Amatlah malang sekali, kerana itulah kita menekankan perbincangan. Kenapa boleh bercampur aduk dengan dunia, Ustaz? Kerana padanya itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi maknanya di sini, tegur menegur kerja manusia benar, hukum menghukum itu kerja Allah. Mimpi masuk syurga, ya tafadhal mashkura, silakan nak bermimpi. Tapi jangan bermimpi di siang hari. Sudahlah, mimpi saya ni nak masuk syurga tapi solat tidak. Saya nak masuk syurga, zikir-zikir jarang-jarang. Saya nak masuk syurga, istrinya, suaminya di lanting-lantingnya, di jerkah-jerkahnya. Jadi perjalanan itu tidak jelas, tidak seiring dengan ahli syurga. Jadi kita cuba rungkai balik perbincangan kita ni. Dah masuk day 8 dah ni, hari ke-8. Kita ni kadang-kadang sifatnya nasiah, lupa. Jadi bila kita ulang-ulang, insya-Allah ingat. Jadi kenapa kena ke syurga? Kenapa Ustaz kena ke syurga? Kerana menyahut panggilan Allah. Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nampak? Jadi menyahut panggilan Allah. Allah panggil. Jadi surah Al-Fajr ayat 24 tu sampai habis ilal akhir tu menjawab ciri, yakni nak ke syurga itu cirinya itu jiwanya itu kena bersih. Memang semua orang boleh berbuat baik, semua orang boleh buat baik, non muslim pun boleh, semua orang boleh buat baik. Malah kadang-kadang kita tengok orang-orang non muslim, dia punya kebaikan dia lagi dahsyat dari orang Islam. Depa punya sedekah tak usah main-main. Depa punya sedekah depa dahsyat-dahsyat. Sampai boleh buat satu
Dipanggil apa, pertubuhan yang boleh memberikan satu impact yang besar kepada nationwide punya. Contoh macam Bill Gates. Dia buat yayasan Bill Gates dia. Banyak kesan. Mereka lebih apa panggil? Ya, dengan kebaikan mereka, semua orang akan familiar dengan kebaikan. Contoh apa nama pemain bola seorang tu. Saya terbaca juga artikel orang baca lalu kat wall. Depa punya gaji 1.88 juta seminggu. Gaji seminggu 1.88 juta, sebulan darab. Mana dekat 5 juta gaji dia sebulan. Dia kata dia menghabiskan antaranya adalah dia memberi makan kepada 100 orang fakir miskin. Nampak? Orang kafir bukan orang Islam. Jadi maknanya semua orang boleh buat baik, tetapi kebaikan itu tak semua diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Tak semua. Sebab apa? Sebabnya nak ditekankan di dalam kebaikan itu adalah berbuat benar di dalam kebaikan. Kita nak buat kebenaran, kita nak berada di dalam kebenaran. Kerana asas kepada kebaikan itu sebelum kita nak, ataupun ketika kita sedang melakukan kebaikan, itu pastikan kita sudah berada dalam kebenaran. Nampak? Ketika benar Uncle Kentang, dahsyat dia punya. Kita tak terfikir kadang-kadang, tak terdaya kita nak buat macam tu. Tapi maknanya kebaikan jangan cepat terkesan terbuai dengan kebaikan. Jangan lalai dengan kebaikan hanya bersifat perbuatan. Ronaldo Cristiano mungkin ialah kot 1.88 juta gaji seminggu. Cannot bread. Jadi maknanya tidak semua kebaikan itu diterima oleh Allah. Fitrah manusia memang akan kembali kepada kebaikan. Semua fitrah manusia memang nak buat baik, semua. Tapi ada fitrah yang lebih dalam daripada itu, iaitu ketika berjumpa dengan Allah. Itu fitrah. Iaitu fitrah yang sebenar itu adalah kembali kepada Allah. Iaitu ketika kita melakukan kebaikan, yang kita rasa, yang kita nampak, semalam kita dah sentuh dalam bab, ada juga kita sentuh dalam bab ihsan, iaitu kita merasakan kebaikan itu milik Allah. Dan inilah perbahasan ikhlas. Dan ikhlas ini hanya ada pada orang beriman. Al-muslimu wa huwal mu'minun. Al-muslimun wa huwal mu'minun. Orang muslim itu pastilah dia orang yang beriman sepatutnya. Ataupun al-mu'minun wa huwa muslimun. Al-mu'minun, orang yang beriman itu pasti orang muslim. Tapi al-mu'minun, yang benar-benar mukminun itu wa huwa mukhlisun. Orang yang ikhlas. Pasti orang mukmin ini adalah orang yang ikhlas. Jadi ikhlas ni milik orang mukmin, milik orang beriman. Sebab iman itu lawannya adalah syirik. Iman percaya, lawannya syirik. Sebab tu larangan Allah Ta'ala. Larangan Allah Ta'ala itu ketika turun kepada kita ini malah disuruh, dirakamkan dalam suratul Luqman ayat 13. Itu adalah la tusyrik billah. Lawan kepada beriman tu syirik. Jadi kita mungkin jadi orang beriman, kita sudah mengucap kalimah syahadah. Mungkin kita orang Islam je lah. Kita orang Islam. Dan ini ada hadis Nabi SAW, mafhum hadis. Di akhir zaman akan ada orang Islam pada IC. Ya. Pada IC-nya saja Islam. Dia berbuat perbuatan Islam, melakukan perbuatan Islam, berpakaian Islam, tetapi hatinya tidak beriman. Nah, ini masuk perbincangan tentang munafik. Wa'alauzubillah. Jadi maknanya sekarang ini orang yang beriman itu pasti yang berikhlas. Jadi sekarang ini tugas kita, bila kita sudah Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, dah pasti kita kena belajar untuk ikhlas. Dan ikhlas ini satu pembelajaran. Malah ikhlas itu satu kewajipan. Ikhlas itu satu tuntutan. Ikhlas itu satu kefahaman yang jelas. Faham. Sebab ikhlas berbicara soal akidah. Ikhlas itu perbincangan soal akidah, pegangan. Jadi kefahamannya kena jelas. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi bila kata orang mukmin itu, yang benar-benar mukmin itu mesti orangnya ikhlas.
Orang yang benar-benar ikhlas itu pasti akan menuju kepada orang yang bertakwa, muttaqin, mukminin, muslimin, muttaqin, muslimin, mukminin, muttaqin. Muslimin, mukminin, muttaqin. Nah, itu ada 3 fasa. Muslimin, mukminin, muttaqin. Jadi nak ke muttaqin itu apa dia punya perinciannya? Mukhlisin. Mukhlisin alahuddin walau karihal kafirun. Kan. Kalau apa? Nanti apa nama, insya-Allah Allah izinkan kita bertakbir raya lagi kan, Aidil Fitri nanti kita akan bacalah. Bagaimana perjalanan menjadi muttaqin itu mesti didasari dengan mukhlisin. Itu hati. Hati orang yang mukhlisin ini, hati orang yang ikhlas, hatinya tenang. Hatinya tenang. Bila kata hatinya tenang, maka secara tidak langsung dia akan membentuk jiwanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tenang saja yang boleh sujud kepada Allah. Selagi dia tidak mencapai ketenangan dalam hidupnya, maka dia tidak mampu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab jiwa yang tenang itu lawannya jiwanya resah. Resah ini aba, enggan, menentang, aba. Jadi kenapa penentangan ini berlaku? Kerana inilah jadi persoalan besar kita, iaitu adanya sifat-sifat ananiyah, keakuan. Jadi antara perkara yang saya tekankan pada pagi ini adalah kita nak mendalami lagi, menanggalkan sifat keakuan itu. Itulah jalan membina keikhlasan. Setelah dikaji dan dilihat, tiada cara yang lebih sempurna atau lebih tuntas, yang lebih jelas, dan ini ulama syarahkan begitu panjang lebar tentang bagaimana dipanggil penyucian hati, tasawuf, penyucian jiwa. Contoh sebagaimana Mukasyafal Qulub karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, bagaimana menceritakan tentang penyucian jiwa dan tazkiyatun nafs ini. Bila dikaji dan dilihat, kita boleh buat satu kesimpulan yang sangat besar. Kesimpulannya adalah menanggalkan sifat keakuan. Itulah jalan membina keikhlasan. Nah, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, bagaimana kita nak menanggalkan sifat keakuan ini? Kita telah bincangkan panjang lebar. Maknanya bermula dengan rukun nafi, rukun isbat. Rukun nafi, menafikan, kemudian menyatakan. Nafi apa? Nafi sifat. Bukan nafi benda, nafi sifat. Nafi sifat yang tiada ada pada benda, ada hanya pada Allah. Contoh kita dah sentuh tentang ada 5, kalau kita rujuk kepada suratul Ikhlas, ada 5 sifat yang tidak boleh dimiliki pada benda, yakni wahdaniyah, yakni Maha Esa, awaliyah, pertama, wa akhir, yang akhir, baqa, yakni yang kekal, qayyum, yang berdiri sendiri, istighna, yang tidak memerlukan sesiapa, tiada ada yang menyerupainya, laisa kamitslihi syai'. Ini 5 sifat. Kalau daripada suratul Ikhlas ni, setiap malam Ramadan ni kan kita kan buat tarawih, suami kita ke ataupun kita sendiri, yang mana suami-suami yang sedang menonton ni, kita mesti akan baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa yang ada pada suratul Ikhlas? Nah, suratul Ikhlas benar-benar menceritakan tentang Allah. Solid Allah je. Dan ikhlas, kaitannya dengan ikhlasnya kita, itu rupanya ada sifat-sifat yang tidak boleh ada pada manusia, pada benda, yang hanya ada pada Allah. Dipanggil sifat salbiah ini. Ada 5 yang kita dah bahaskan. Dan sifat ini mesti ditanggalkan secara
keseluruhan. Tidak boleh ada nak sipi-sipi ada kat kita pun tak boleh, nak pakai-pakai saja-saja pun tak boleh, nak cuba nak tak ustaz, ialah kita je lah, kalau boleh tak adalah yang boleh sama dengan kita, biar kita je lah. No, kita ni akan ada yang sama macam saya ada. Samalah macam ustaz. Muka ustaz ni samalah macam dia ni. Saya jumpa kadang-kadang orang cakap, ustaz, muka ustaz ni samalah macam pernah tengok lah. Lalu saya jawab apa? Yalah, muka orang kebanyakan memang macam tu lah. Muka murahan memang senang bersepah dapat. Kadang jumpa, ustaz muka ni banyak lah. Macam muka siapa ni lah, macam muka tu lah. Memanglah kita ni makhluk. Tapi kadang-kadang sifat kita ni sombong ya amat. Tak suka disamakan tu. I tak sama dengan dia. I lain. I ada sifat saya tersendiri. Amboi. Nak pula kalau pakai baju tu, alhamdulillah lah raya tak ada ni. Raya tak ada, maksudnya ziarah-ziarah tu. Tak tahulah kalau misal kata Allah izinkan diangkat penyakit ni, pergilah kita ziarah. Pakai-pakai pula tengok-tengok baju sama. Tu dia. Dah sedondon. Sama dengan jiran sebelah, jiran datang, atau sama dengan adik-beradik kita. Sama. Dia punya air muka dia. Dia kalau boleh nak dia je ada. Tu limited edition. Sebab tu ramai lebih suka buat custom made. Sekarang ni dah lewat dah ni. Sepatutnya baju raya tu awal tahun lepas dah tempah dah. Dia punya nak custom made. Dia je ada. Dia nak dia je ada, tak ada orang lain ada. Tak boleh. Kata, ni baju ini aku je ada. Style ni style aku. Nampak tak? Benda-benda macam ni exclusive right. Benda-benda yang cuba untuk meletakkan kita ni something yang special. Hati-hati. Benda-benda ini akan merosakkan. Sebab tu para ulama, kalau tengok bagaimana telah menggezetkan pergi umrah. Cuba tengok kain umrah, kain ihram tu sama. Kau duit tak kisahlah ada berapa package umrah ni. Saya pernah bawa satu grup tu, dia punya package umrah dia, subhanallah. Orang bayar 7,000, 6,000 tak, dia bayar 15,000. First class. Ni saya nak cerita sikit lah rezeki itu. Ni saya nak cerita sikit. Rezeki itu sifat Allah. Jangan duk kita nampak rezeki, ya Allah ustaz, yang dah belajar patut kena jelas. Duk nampak ada rumah besar, kereta banyak, itu rezeki. Ya boleh kita kaitkan, tapi itu belum tentu jadi rezeki yang mutlak bagi kita. Rezeki yang utama bagi kita ni adalah apabila Allah rezekikan amalan, pahala lah, lebih tepatnya pahala lah. Apabila Allah rezekikan pahala, itulah rezeki yang kita nak. Setakat ada harta, semua orang boleh dapat. Jangan kita cepat tengok, ada harta banyak, ini gara-gara dia kuat solat ni dapat harta banyak. Jangan hukum begitu. Jangan salah hukum orang yang kuat solat, dapat duit banyak. Belum tentu. Orang tak solat pun duit banyak juga. Yang meninggalkan solat, tak solat duha pun lambat kat duit dia. Buat benda yang haram pun banyak kat duit dia. Jadi maknanya janganlah kita cepat terpengaruh dengan harta. Tengok harta banyak je, Allah limpahkan rezeki yang melimpah ruah. Saya ni syukur, alhamdulillah Allah limpahkan rezeki yang banyak. Apa yang limpah rezeki tu? Harta. Dia tak tahu harta tu buat bala punya. Dalam banyak-banyak rezeki yang dia bagi sudut harta tu, rupanya melalaikan dia. Nak bagi tahu pula berapa yang dia ada. Inilah harta saya taklah banyak, harta saya ni banyak ni lagi ni gini. Ceritalah harta itu gedebang cerita. Tapi nak bagi tahunya tentang rezeki, Allah rezekikan. Pahala ni untuk beribadah, sebenarnya yang dimasukkan rezeki yang lebih utama itu adalah Allah rezekikan kita untuk ibadah. Itulah pahala, itulah rezeki yang kita nak sebenarnya. Maknanya contoh, Allah bagi kita duit, kemudian dengan duit itu kita boleh bayar nafkah, kita boleh bayar zakat, kita boleh sedekah. Yang itulah rezeki yang barakah dia panggil. Bukan harta. Bukan ke? Jadi saya waktu tu saya nak ceritalah ni, Allah rezekikan saya. Alhamdulillah, Masya Allah, ada yang pergi tu umrah kan. Di sponsor semua. Kita pun tak tahu. Masya Allah, saya tanya berapa package. Dekat 15,000 satu package. Saya cakap private punya kan. Jadi macam mana pun istimewa dia. Di hotel yang paling mahal di sana, Oberoi, Dar Al-Tauhid. Ni hotelnya satu malam 3,000 satu malam hotel. Dar Al-Tauhid, Oberoi. Lepas tu package-nya semua layanan VVVIP. Saya pergi itu.
Tapi nak bagi tahu, bila masuk saja Masjidil Haram, masuk saja Masjid Nabawi, who are you? Siapa awak kata? Awak hamba harta atau hamba Allah? Itu je. Yang akan masuk saja, bila masuk saja pintu ataupun Masjidil Haram, masuk saja Masjid Nabawi, who are you? Malaikat akan tanya, are you hamba harta atau hamba Allah? Kalau hamba Allah, tafadhal. Kalau hamba harta, Allah tak pandang, ambil. Jadi sebab itu pakaian kita sama, tak ada limited. Walaupun you di layak special kat sana pun, tapi ketika masuk saja Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, Allah tak pandang layanan tu, Allah tak pandang berapa pakej yang kita bawa, Allah tak tengok. Allah tengok hati kita. Qulubikum wa amalikum. Hati, Allah tengok hati. Tengok hati ni. Hamba harta atau hamba Allah? Hamba harta atau hamba Allah? Hamba Allah, tafadhal, masuk. Hamba harta, dapat penat je lah, dapat popular je lah. Hamba harta kalau pergi umrah, pergi haji, dapat popular juga. Dia dipandang popular juga. Kalau kita boleh pergi umrah, pergi haji tu, tak nak ada orang kenal. Tak nak ada, kau boleh menyelinap tu. Kalau boleh, dekat situlah masanya untuk kita menyendiri. Ini tak. Dekat sana juga kena cari manusia. Ya Rabbi, ya Allah, payahnya manusia kalau dah berada pada dengan manusia. Ingat, kalau hamba harta apa cirinya? Dipuja, dipuji, dimuliakan. Patutnya masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, yang dipuji itu hanya Allah, yang dimuliakan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan itu Allah. Allah wa Muhammad, tak ada muliakan diri dah. Tak ada. Baju putih, kain ihram sama, berebut-rebut, berimpit sama. Tak ada dah kita ni. Saya ni package VIP. Ada tak laluan khas saya? Allah kata, who are you? Nak sekarang ni. Tu tukang cuci Masjidil Haram. Waktu kita pergi umrah dulu, kita nampak dia tukang cuci. Yalah, sedikit sebanyak, walaupun kita boleh muliakan dia, kita nampak bagusnya tukang cuci. Tapi pandangan mata kepala kita ni selalu nampak tukang cuci katanya. Tapi tengok, tukang cuci itulah yang Allah muliakan sekarang. Boleh solat jemaah dengan Imam Sudais, belakang imam tu, sebaris dengan masyayikh ni. Allahu Akbar. Tukang cuci. Kalau ikutkan tukang cuci, mana dapat tempat kan? Ya, tukang cuci. Tengok. Ya. Bagaimana Allah muliakan? Allah muliakan mana profession. Ni semua tak sempena hari pekerja ni. Hari pekerja sedunia. Saya nak seru satu hari pekerja sedunia ni. Bekerjalah dengan Allah. Bekerjalah kerana Allah. Khalas. Anda akan dimuliakan dunia akhirat. Carilah jalan. Yang mana mengaji tu bolehlah faham apa nak bekerja dengan Allah tu maknanya apa. Pencuci, cleaner, yang namanya cleaner, subhanallah, dimuliakan. Sekarang mereka yang ada duduk dalam Masjidil Haram ni, sekarang yang ada duit, bayarlah masuk Masjidil Haram sekarang. Duit tak laku sekarang. Saya nak pergi umrah, saya orang yang paling banyak duit sekarang ni, saya nak bayar package umrah 1 juta. Bayarlah kat Raja Salman tu. Tak laku, tak boleh. Duit tiada ertinya. Bila bermain dengan autoriti nak bayar berapa? Nak bayar berapa dengan polis Arab tu? Dah panggil rasuah pula. Takkan nak menunaikan umrah dengan cara rasuah? Tak ada, Allah tak pandang. Siapa tak kisahlah kamu ada duit ke tak ada duit ke, yang masuk rumah aku adalah orang yang aku pilih. Nampak tak? Allah tunjukkan benar-benar umrah dan haji itu adalah jemputan Allah. Bukan sebab dia ada duit. Sekarang tuan-tuan, kalau orang ada duit, kenapa tak nak pergi umrah? Sekarang pergilah, tengah orang tak ramai ni, seronok melompat-lompat pergi umrah sekarang ni. Pergi Hajarul Aswad, boleh cium-cium dah. Orang tengah tak ada orang sekarang. Orang tengah tak ada, pergilah. Tak boleh. Allah tak kasih, Allah kata. Maknanya sekarang bukan dengan duit. Maka inilah antaranya apabila kebaikan itu
bercampur aduk dengan harta. Kebaikan itu melihatkan hanya kebaikan itu pada harta, habis. Tidak ada kira sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Cuba mana yang ada sekarang ni, ada kapasiti yang keluar-keluar main suka-suka hati keluar, mana boleh, duit tak laku sekarang. Siapa pun langgar perintah kena saman. Contoh, kena ambil tindakan lah. Pergi nak cross border pun tak boleh. Bayarlah, berapa nak bayar pergi Mekah, berapa nak bayar, kalau betul duit lah, tak ada. Sebab itu sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, tidak ada yang menyerupai itu. Sifat yang kelima, laisa kamitslihi syai', tidak boleh kena ada exclusive right. Sebab itu biar kita ni sama, biar kita dilayan sama je lebih baik. Ini ustaz tak apa, is okay. Itulah Nabi SAW. Nabi SAW, Masya Allah, kepribadian beliau ni boleh masuk pada semua level. Kita sekarang boleh masuk semua level. Kita boleh masuk dengan orang kita tidak suka, kita boleh masuk dengan budak-budak, kita boleh masuk dengan orang gila, kita boleh masuk dengan orang yang membenci kita, kita boleh masuk dengan orang muda, orang tua. Itulah Nabi SAW. All level, all rounder Nabi boleh duduk. Nabi pernah duduk dengan orang gila, makan steady, mari duduk. Nabi pernah ketika disuap makan, dihina, okey, Nabi suap juga. Nabi juga duduk dengan pembesar-pembesar, okey, macam biasa, tak perlu dilayan ya, tak perlu dianggap sebagai pembesar yang besar, tak ada. Sehingga kan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW tidur atas tikar jerami, berbelak-belak belakangnya. Nabi kata, it's okay, saya alih bahasa lah, it's okay, kan kita ada syurga. Kenapa nak dibimbangkan keadaan dunia? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi sekarang ini ada 5 sifat ini tidak boleh ada. Tidak boleh ada pada diri kita. Tidak boleh. Rumusnya itu. Maknanya lawan kepada iman itu syirik. Maknanya syirik itu lawannya ikhlas. Syirik itu ikhlas lah. Maknanya syirik paling kecil itu riya. Kita ambil yang syirik paling kecil ni, belum cerita syirik yang besar-besar ni. Mana kalau kita lihat syirik yang kecil ini pun dah boleh menyebabkan runtuhnya amalan kita, apatah lagi syirik-syirik yang besar. Jadi maknanya ikhlas. Maka ikhlas ni menanggalkan keakuan yang ada pada diri kita ini, sejauh mana, sesusah mana kita semua sedang penonton yang dimata Allah SWT berusaha untuk menanggalkan keakuan I am the best, I am the only one, aku je lah yang ada benda ni, aku lah yang layak disayangi, aku saja. Selagi mana kita masih ada sifat itu, selagi itu kita jauh dengan keikhlasan. Selagi mana kita hari ini jauh daripada perhatian Allah, mana kita dekat dengan perhatian makhluk, selagi itulah kita jauh daripada keikhlasan. Sebab tu sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu kita kena tahu 5 sifat ini, sifat salbiah ini kita kena tahu dan kita kena hadam. Kita kena kita kena hadamkan dia. Hadamkan sifat ini. Jangan jadi yang pertama, jangan jadi yang tunggal. Jangan, sebab sifat ini tidak boleh ada pada makhluk, tidak boleh. Sifat ini, suratul ikhlas, itu hanya untuk Allah. Bila kita cerita tentang ibadahnya ikhlas, itu maknanya untuk Allah. Ibadahnya ikhlas, kata Imam Mufudai rahimahullah ta'ala, amalan ibadah yang hanya semata-mata untuk Allah. Tak boleh lain. Malah kita dah sentuh dalam bagaimana hak Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya itu adalah tidak menyekutukan dia. Jadi bila kata suratul ikhlas, itu sifat Allah yang hanya ada pada Allah, tidak boleh ada pada diri walaupun sedikit. Tak boleh. Jadi tidak boleh ada tunggal, tidak boleh ada yang pertama, tidak boleh ada yang terakhir, tidak boleh ada yang kekal. Anda mau kekal cantik? Anda mau kekal cantik? Anda mau kekal sihat? Biasa tak guna perkataan kekal. Walaupun dia hanya perkataan, tapi saya tak langsung, kita ni akan lupa daratan. Orang yang nak kekal cantik, dia lupa daratan. Malah kalau dia cantik, Allah jadikan cantik, lupa daratan dia. Anda nak kekal cantik, macam-macam obat dia makan tu. Kalau boleh dia telan ubat-ubat dengan tong drum ubat sekali dia boleh telan. Sebab nak kekal punya pasal. Kekal itu milik Allah. Baqa, kekal. Jadi tak ada satu punya kekal.
kullu fan, semuanya binasa. Kalau orangnya mukanya cantik, Allah bagi cantik, ingatlah satu masa akan berkedut, akan hancur. Kalau tidak hancur pun satu masa akan luka ke apa ke, Allah boleh buat. Allah boleh buat. Sebab cantik tu milik Allah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah tu maha cantik, suka kepada kecantikan. Jadi orang yang Allah bagi muka ada cantik. Semua orang cantik, tapi ada orang lebihkan cantik sikit. Jangan perasan cantik. Jangan duk tayang menayang saja. Kata dengan aku, tengok. Mentang-mentang lah ada rupa sikit, dia jadikan dia bahan untuk jadikan tarikan. Sila sampai boleh buat sumber pendapatan tu sebab muka cantik, jadi modal. Jangan main-main. Ni sumber pendapatan saya ustaz, muka ni lah cari makan, muka cari makan orang panggil. Baru Allah bagi lebih sikit, dah lupa manusia ni. Kan? Jadi ini kena dipahatkan dalam hati kita, kena dipahat, ditanamkan. Dan selagi mana kita masih ada sifat-sifat ini, selagi itu kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Selagi mana ada sifat keakuan dalam diri, selagi itu Allah uji. Allah, kalau Allah nak pilih seseorang itu, dibersihkan hatinya. Inilah namanya mujahadah. Ustaz, kenapa saya kena begini? Kerana nak dibersihkan hatinya. Mungkin sebab kita tak tahu. Kita tak boleh hukum orang itu hatinya ada sifat-sifat begini, tak boleh. Cuma bila kita bagi tahu, kita ajar, ulama-ulama mengajar sifat-sifat hati, itu supaya kita sendiri yang mengesan dalam diri kita ini ada sifat-sifat itu. Mungkin kalau ada kita tegur, kita hukum tidak. Jadi bila ujian bertubi-tubi datang sehingga sakit hati ni, biasanya sidang penonton sidang imam Allah SWT, ujian-ujian yang menyebabkan hati sakit, biasanya ada sifat keakuan dalam diri. Ada sifat keakuan. Adatnya begitu. Terima je lah. Sakit hati saya ni ustaz. Sakit hati saya ni. Sakit hati itu menggambarkan ada sesuatu dalam hati. Cuma kita tak akan hukum lah. Sebab tu Abu Yazid Al-Bustami tegur anak murid dia. Anak murid dah okey lah, cantik pakai begini, serban. Ada lagi anak murid yang ramai. Abu Yazid Al-Bustami tegur, kau cukur janggut kau buka serban kau botakkan rambut, kau pakai pakaian compang-camping, gantung kacang dekat diri, pergi jumpa orang, pergi jumpa budak di pasar, ketuk kepala bagi makan kacang, bagi kacang. Kemudian pergi jumpa orang-orang yang kau kenal dengan pakaian begitu. Rupanya dalam hati, bila sakit dengar, sakitnya, dalam hati dia ada rupanya dia tidak layak dihina begitu. Sebab dia dah duduk dengan sifat kemuliaan pada kedudukan. Berapa ramai hari ini bila berada di kedudukan yang tinggi, dia susah nak turun ke bawah. Pura-pura turun adalah, benar-benar turun tidak. Pura-pura turun je. Kalau orang yang bisnesmen contoh, saya cakap ni, saya bagi tahu kebenaran. Kadang-kadang kita nak meraihkan kita punya orang ramai, sebab orang ramai tu beli produk kita. Kita turunlah ke bawah. Tapi sebenarnya kita, adakah kita nak menghayati, kita nak menjiwai mereka itu yang susah-susah itu? Kalau benar kita nak menjiwai mereka yang susah-susah itu, kita pun, itulah Nabi SAW. Kenapa? Antara satu sebab Nabi tak, ustaz, kenapa Nabi dia tak bermewah-mewah? Kenapa ya ustaz? Sedangkan tak ada kesalahan kalau Nabi nak bermewah-mewah. Sebab Nabi SAW benar-benar meletakkan dirinya di bawah, merasakan keadaannya susah. Bukan mencari, nak cari rumah yang besar, nak cari kereta yang bagus. Ketika kita duduk rumah yang besar, terfikir ada orang yang tak ada rumah, nak duduk rumah besar. Kita nak sanggup gamak ke tayang rumah kita besar? Tergamak tak kita nak tayang rumah besar? Lah ustaz, itu dia punya, memanglah inilah cuci hati. Kalau kita benar-benar menghayati sifat empati dengan orang yang susah, pasti kita sedara kan. Al-mu'min kal bunya, mukmin itu ibarat binaan. Kita pun tak terfikir nak besar, cukuplah. Kadang-kadang kita bayar rumah bulan-bulan, kau bayar. Sedara mara kita susah-susah tu, sanggup kita tengok. Ini usaha saya ustaz, nampak ini usaha saya ustaz. Nampak saya lagi tu.
Padahal Allah lebihkan rezeki pada dia bukan untuk tayang apa yang dia ada. Tak salah ustaz nak tayang rumah ni, nak tayang kereta bagi inspirasi pada orang. Tak, dia kona dia kerja tu. Kona dia kerja dia. Saya alhamdulillah Allah takdirkan ada belajar dalam bidang arkitektur. Saya belajar sikit dalam bidang arkitektur ni, seni bina ni. Rumah bukan yang besar tapi yang function. Bukan rumah yang besar, yang function. Ruang itu, ruang per square feet rumah tu, kiraan layout tu, build up area dia panggil, bukan yang besar. Yang besar ni tamak sebenarnya. Tamak je macam kita lah nak makan. Makan ni kita nak makan banyak, padahal kenyang sikit je. Kita perlukan sepinggan untuk kenyang. Bukannya nak rumah yang besar. Tak. Nak makan yang banyak. Contoh, kita tak makan daripada pagi sampai ke malam. Adakah kita nak makan satu ikan paus? Nafsu kata nak besar, nafsu kata nak banyak, tapi fitrah sikit je. Sikit je makan. Sama lah kita nak rumah besar-besar, lain sekali berdua je, silap-silap seorang. Lain sekali ingat mati, kubur dah, kubur dah, kubur. Rumah besar buat apa? Bukan kata tak boleh rumah besar, tapi adakah functionnya besar itu? Jangan fikir besar, fikir function. Saya terbalik cara fikir Islam. Tu belajar bila arkitektur ni. Saya belajar tentang sufi arkitektur dengan guru saya YM Raja Azmat di Perak tu. Dia mengajar tentang sufi arkitektur. Setiap orang dia ada dia punya ruang khusus dia. Dia ada build up area, bukan sesuka hati duduk seorang bilik macam 5 orang duduk. Duduk seorang bilik dah macam rumah. Bilik dia dah macam besar padang. Kau nak apa bilik besar-besar? Awak bilik, awak seorang, berdua, master bedroom. Tapi master bedroom dia, subhanallah, dah macam padang bola dah. Kau nak lain berlari berkejaran ke dalam tu? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena fikir kan, function dia apa? Sebab tu Nabi SAW itu empati lebih dalam pada simpati, ya? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, kita melihat, sebab tu cost dia pergi buat rumah besar-besar, cost of maintenance. Kita akan tengok cost of maintenance, itu yang membazir tu. Cost of maintenance nanti membazir tu. Jangan main-main. Buat rumah tinggi 2 layer, kaca penuh daripada atas, pada bawah sampai atas 2 tingkat. Lansir tu saja, lansir tu ke bawah tu beribu ke. Nak lap cemen berapa hal, nak tukar lansir lagi. Tengok. Lepas tu kata yelah kita overhead tinggi benda ya. Kita sendiri yang memilih overhead untuk tinggi. Sebab apa? Ini gara-gara kita sendiri, kerana terpengaruh dengan hamba harta. Sebab tu tak ngaji. Arkitek tak ada. Walaupun rumah dia besar, tapi besar dia function. Siapa yang ambil jurusan seni bina arkitek? Saya alhamdulillah lepas habis sekolah Samtas dulu, Tengku Puan Jemaah, Allah takdirkan saya sambung bidang arkitektur. Saya sekolah agama sains, lepas tu saya talaki. Arkitektur ni course yang paling difficult dalam Oxford punya kajian. Baru ni tahun lepas kot. The most difficult course in the world, arkitektur nombor 1. Sebab apa course dia paling susah? Sebab course dia akan pastikan semua benda yang ada tu function. Susah. Sebab tu kita kena belajar ni, perlu tak ni lansir besar-besar besar alam ni untuk apa? Kursi besar alam untuk apa? Rumah besar-besar untuk apa? Dia akan ditanya. Hamba harta tu lansir pun dah beribu dah. Bila rumah besar, perabot kena besar tak? Kena besar. Tak pasal-pasal perabot besar. Lantaklah saya cakap macam ni. Saya cakap kebenaran. Kita cakap ada fakta, ada ilmu. Bila ada ilmu, jangan takut. Memang kursi seorang nak duduk besar bagak, dia buat apa? Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Kalau nak besar nanti tunggu rumah di syurga. Rumah di syurga nanti. Di syurga nanti sebesar-besarnya rumah. Nampak? Paling rendah kan Nabi mafhum hadis, paling rendah syurga, paling last orang masuk syurga, syurganya 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda dunia. Nah,
Sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Maka di sini ada pun rumah juga. Rumah itu adalah hati kita. Rumah besar, hati sempit. Buat apa? Dia hati luas, hati besar, walaupun rumah sempit. Tapi hati besar, kita akan hias rumah tu elok-elok. Ingat ya, yang ditumpukan dalam Islam itu adalah kebersihan. An-nazafatu minal iman. Bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan. Bukan besar, kebanyakan, tak ada. Yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Nah, jadi desain rumah tu according, mengikut dengan keperluan hidup lah. Keperluan. Kalau tak perlu, tak payah. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Nah, inilah perjalanan road to jannah. Kita tidak lagi beria-ia untuk membina harta. Kita membina pahala. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi makna di sini menanggalkan sifat keakuan itu adalah jalan utama. Menanggalkan sifat keakuan itu adalah jalan utama. Benar, hati, rumah dihiasi dengan kebersihan. Ya. Kita nak bersihkan rumah, kenapa tak nak bersihkan hati? Rumah bagi orang beriman itu adalah hatinya. Rumah bagi orang beriman itu adalah hatinya. Kalau rumah dia kotor, hatinya kotor, maka dia akan duduk dalam kesempitan. Kita semak tengok rumah bersepah. Macam itulah bila hati bersepah, maka kita akan berada dalam kesempitan. Ya benar Tuan Hamzah. Tuan Hamzah, rumah sekarang bangga, rumah besar. Tunjuk pula tu. Oh, 3 tingkat. Orang yang ada ilmu dia tak terliu. Arkitek-arkitek, orang malawan dia tak terliu rumah besar. Dia fikir maintenance. Dia fikir maintenance terus. Rumah besar-besar dia fikir maintenance. Orang yang teknikal, rumah besar tu fikir maintenance. Ini bumbung bocor ni payah lah ni. Ini sekarang dah crack sini, crack situ, nak ngecat lagi. Macam-macam. Bukan seronok tengok rumah besar. Tengok cost of maintenance tinggi. Cost of maintenance tinggi tu duit membazir tu. Duit bazir banyak ke cost of maintenance. Hati-hati. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi maknanya begitu. Maknanya, jadi kita telah nampak bila kita berjalan menuju ke syurga, itu kita kembali back to fitrah. Fitrah kita ini adalah roh kita, yang ini kembali kepada Allah. Kalau rumah orang tu dah besar macam mana, banyak istighfar lah. Puan pastilah istighfar lah banyak-banyak. Ya Allah, rumah besar, astagfirullah, mudah-mudahan Allah terimalah rumah ni, ya Allah besarnya. Baik, dia macam ni. Saya nak bagi calculation kos buat rumah, dan katalah ini saya buat calculation. Nanti kita bahas dalam tajuk lain. Dia panggil keperluan versus kemahuan. Okey, memandangkan ada yang tanya dia, Puan Fazal tanya tadi, dia begini. Kos buat rumah tu berapa? Kita tahu. Katalah kos buat rumah estimate 1 million. 2 million lah. Ni besar ni rumah 2 million ni kalau buat ni. 2 million ni kalau buat ni besar ni. Kalau beli taklah, kalau beli kecil lah kan. Kalau buat besar 2 million. Khair, katalah buat. Kemudian kos perabot semua berapa? Cuba buat. Hasibu, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Hasibu qabla anta tuhasabu. Cuba listkan berapa kos perabot beli. Ni pun tasking ulang kaji. Apa ni panggil kerja rumah. Semalam saya dah bagi kan, kerja rumah suruh hantar lagu dekat suami isteri, hantar kat suami hantar kat isteri. Dah buat tak? Ada yang buat? Alhamdulillah, yang buat bagus. Sekarang ni buat. Cuba listkan beli perabot berapa. List. Kos buat rumah berapa. Baik, katalah semua kalkulate rebak gedebuk semua 2 million. 2 juta dah pakai duit untuk rumah je. Manfaat untuk berapa orang? Adalah anak beranak 5 orang. Adalah saudara mara, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Jadi maknanya kos untuk kita keluarkan balik, maknanya kita kena bagi balik. Kita dah pakai 2 juta, kos nak bayar balik tu, kalau kita dah boleh pakai 2 juta, maknanya kita kena berusaha untuk memberi lebih daripada 2 juta yang kita pakai. Sepatutnya. Sepatutnya. Oh belum, buat didik isteri nanti saya akan buat slot khas nanti. Tuan Muhammad Adi, saya akan cerita tentang
cara mendidik isteri. Dalam slot khas nanti saya akan cerita cara mendidik isteri. Benar Tuan Jeffrey Syawan, Nabi sebenarnya kaya, dan itu sebenarnya kaya. Kaya ni maknanya tidak memerlukan kebendaan, harta. Duduk sekadar rumah yang diperlukan. Nabi SAW ada baitul mal. Kayanya Nabi adalah kuat memberi. Memberinya Nabi sehingga Nabi ada baitul mal. Nabi buat baitul mal. Harta-harta ghanimah, rampasan peperangan, ghanimah al-ghuswah, peperangan. Nabi menang setiap peperangan. Ada harta Allah dan Rasul 1/3. Nabi ada share dalam setiap peperangan. Bukan sikit-sikit. Bila perang menang, takluk negeri, takluk negara. Jadi 1/3 daripada rampasan peperangan itu, malah kalau boleh menumbangkan sesebuah kerajaan itu, maka 1/3 milik Allah dan Rasul. Maka Nabi buat baitul mal. Baitul mal. Ya? Jadi baitul mal. Nabi tak buat usaha sebab keperluannya lebih banyak kepada baitul mal. Jadi sidang penonton, sidang jemaah Allah SWT. Jadi maknanya, berbalik tadi kalau rumah dah besar, dia kena ikut kos semua. Jadi maknanya berapa nak bagi? Berapa nak bagi balik kepada ummah? Kena kira timbang tara. Sebab tu maknanya sekarang ni tengah ada mula nak menapak-napak, nak membina kehidupan, pastikan berapa yang sendiri pakai untuk keluarga, semua tu kena timbang tara balik. Adakah berbaloi dengan apa yang kita nak bagi ke jalan agama? Dia kena kira. Sidang penonton, sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi costing melibatkan kos, sebab halal akan dihisap, haram akan diazab. Jadi antara orang yang persiapkan dirinya untuk ke jannah, dia akan mula berkira-kira dengan harta. Bukan untuk pahala tau, berkira-kira harta ni untuk apa ni? Ini berbaloi tak aku beli ni? Ni untuk apa ni? Dia akan rigid dengan harta. Sebab harta ni, tak semua harta memberi manfaat pada dia. Malah kalau terletak je kereta dia berapa? Masing-masing ada kereta yang banyak-banyak tu, terletak ke situ. Ditanya oleh Allah. Harta yang tidak menjadi pahala, itu akan hanya mengundang bala Allah Ta'ala. Ingat, sebab dikait dengan surah Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Siapa yang kumpul harta, kumpul, mana dikumpul, dia tak jadi apa-apa lagi pun. Kerana standby in apa-apa mood. Kalau dia standby benar tak apa, ni standby tak ada tujuan. Harta yang tidak diguna jadi bala nanti. Hati-hati. Baju-baju kan, baju-baju orang perempuan yang banyak-banyak tu. Kadang-kadang saya tengok ada satu siaran tu, baju dia, bilik baju dia, subhanallah. Pening nak cakap. Akan ditanya. Jadi sekarang ni kita fokus kepada rumah yang lebih kekal di syurga sana. Jadi maknanya kita akan mula skeptikal, akan kita mula berhati-hati dengan harta. Ini antara ciri-cirinya. Apabila kita dah menanggal keakuan itu, tertanggalnya sifat keakuan, kita tak akan pergi pada sifat kebendaan. Sifat keakuan ini akan pergi pada kebendaan. Sifat keakuan dia akan pergi pada sifat kebendaan. Sifat kebendaan itu yang akan membawa kita menebal sifat keduniaan itu. Keduniaan kita untuk dihargai, untuk dilihat, untuk cantik, untuk mewah, untuk ni, dia berlebih-lebihan. Dia akan jadi gulu, dia kata berlebih-lebihan. Tak boleh. Ya. Membazir yang sebenar ini adalah Tuan Ahmad Kamarul Zaman itu tidak digunakan pada manfaat yang sebenar. Apa manfaat sebenar ini? Kalau misal kata dia mampu pakai baju 500, mampulah tu 500, tapi boleh dapat dengan harga 100, kenapa nak beli yang 500? Atau membazir lah tu. Membazir lah. Kalau dia boleh, memang dia mampu pakai baju harga 500, tapi ada bajunya harga 100, sama lebih kurang macam 500. Kenapa beli yang 500? Kalau ada. Maknanya kalau ada. Jadi maknanya membazir ini pergi kepada keduniaan yang tidak ada nilai pahala. Kalau benda tu ada pahala, itu tadi kira membazir. Dan berbeza pula. Kalau betul baju itu untuk betul-betul untuk pahala, ni yakin ni untuk pahala? Ya. Untuk apa ni? Untuk sedekah ni. Sedekah kat siapa ni? Kat imam, untuk imam. Imam ni, imam tarawih malam ni. Imam tarawih malam ni, syukurlah isteri-isteri dapat imam tarawih yang boleh dicium tangannya. Sebelum ni imam tarawih susah nak cium tangan.
Jadi imam tarawih dia cium tangan. Ni baju ni untuk imam tarawih ni. Beli yang paling mahal. Tak apa. Itu tak kira membazir. Selagi mana jalannya itu untuk agama, tak kira membazir. Sebab tu malah agama ni pula high class. Daripada ikhlas tu high class, dia kena bagian yang paling baik untuk agama. Tapi kalau hanya pakai untuk diri saja, untuk diri, untuk dia punya membazir ni, dia berkisar tentang manfaat ramai, manfaat banyak dan manfaat sedikit. Kalau dia boleh, contoh dia makan seorang dia saja 500 atau 300, seorang 300, membazir lah. Tapi kalau 300 makan 10 orang, okey lah tu, taklah membazir. Jadi maknanya manfaat sedikit. Kalau contoh makan 5 orang dekat 700, 5 orang 700, tu ya makan apa 5 orang sampai 700. Nah, pertimbangan itu kena pandai timbang. Tapi kalau 700 itu untuk sedekah, ya silakan. Jadi maknanya di sini, salah itu ya akan diazab. Kalau salah guna dia akan diazab. Selesa tidak, selesa bukan mewah. Kalau selesa tidak bermaksud bermewah-mewah. Nak selesa, pakailah. Kata nak beli kereta, mampu beli kereta sekali satu, nak beli kereta Ferrari, pakailah. Soalnya sekarang, rezeki lebih itu adakah kita gunakan lebih juga untuk jalan dakwah? Nak pakai kereta Ferrari, pakai satu. Pakai Ferrari tak pakai. Saya ada lebih Ustaz rezeki, saya nak pakai kereta Ferrari, selesa, yang paling selesa dengan saya kereta Ferrari, pakai. Soalannya, dari segi sedekah ni sama tak dengan pakai kereta Ferrari ni? Kalau pakai Ferrari ni boleh untuk dia 1.2 juta, untuk agama berapa? Untuk agama nak bagi berapa? Untuk agama ni kita ikut berapa yang perlu lah Ustaz. 100,000 pun kira banyak dah tu untuk agama. Letih dah tu. Kalau untuk agama mula dia fikir-fikir. Kalau untuk diri, tak apa, untuk selesa, apalah sangat untuk diri, kita dah penat-penat untuk diri. Tapi untuk agama, itu saya cakap tadi, bila ada Allah rezekikan lebih. Rezeki lebih, ingat, bukan harta saja tuan. Ini kena ubah. Bukan rezeki ni, bukan rezeki lebih dah harta dah. Rezeki lebih ni bukannya harta. Rezeki lebih ni adalah pahala. Allah lebihkan rezeki kita boleh berpahala. Allah lebihkan harta, siapa-siapa boleh dapat. Allah lebih harta ni. Lebihkan harta ni, siapa-siapa boleh Allah lebihkan harta. Korun Allah lebihkan harta. Tapi rezeki dia lebih tak? Dah. Rezeki dia Allah had setakat tu je. Sebab apa? Dia tak boleh nak berpahala. Jadi rezeki lebih ni kita kena divert ke pahala. Kita kena divert ke pahala. Tapi jangan sampai pakai baju sampai terkoyak dan koyak pun jahit lagi. Itu dah sampai dipanggil bakhil. Maksudnya in between. Mana pakai untuk diri, baju mana nak pakai untuk cantik. Tadi kata nak pakai ada rezeki lebih Ustaz, nak pakai baju elok-elok, pakailah. Tapi masalahnya sekarang, jangan sampai kita menjadikan itu sebagai kita punya premium item. Kita panggil mula diri kita mula dah selesa dengan kebendaan itu. Sebab kebiasaannya dia akan selesa dengan kebendaan. Dia akan selesa dengan kebendaan. Bukan kata suruh pakai compang camping, yang koyak pun pakai juga, tidak. Maksudnya kita gunakan. Jangan sampai kita terikat dengan kebendaan itu. Jangan sampai kebiasaannya, adatnya kita akan terikat dengan kebendaan. Adatnya kita akan terperangkap dengan kebendaan balik. Dah biasa pakai baju 200, tiba-tiba nak pakai baju harga RM30. Rasa miang lah badan I. Geram dengar kadang-kadang. I dah biasa pakai yang tempah-tempah ni. Dah biasa pakai yang tempah custom made pula tu. Tiba-tiba nak beli bajunya ready made. Tak fit lah dengan badan I. Tak fit lah. I biasa pakai yang custom made yang, yelah bukan apa, yang custom made ni ngam-ngam tau katanya. Padahal dia dah terbiasa dengan fitting. Fitting berapa sekali baju? Padahal boleh dia beli yang ready made je lah. Siap-siap, tak payah-payah lah bab dunia ni. Dan kita kena manfaatkan semua baju tu, pakai macam kita bincang sebelum ni. Kat rumah tu pakai biar cantik kerana Allah lah, bukan kerana manusia. Biasa kita pakai cantik kerana manusia, sebab bila kat luar baru cantik, kat rumah ya Allah, alah Ustaz, kat rumah bukan ada orang tengok pun. Kat rumah tak ada orang tengok, Allah tak tengok. Allah kan ada.
Jadi pakailah, walaupun Allah tak tengok kita pakai baju apa, tetapi kita nak mendidik hati kita ni supaya ikhlas, tidak terikat dengan pengaruh manusia. Kita manusia yang suka pengaruh kita. Hidup kita banyak terpengaruh dengan sifat kemanusiaan, keadaan. Kat luar baru nak kemas, kat rumah mana pengaruh manusia dia tu. Patutnya tiada apa yang boleh pengaruh kita melainkan suruhan Allah. Allah suruh sentiasa kemas, sentiasa cantik. Innallaha jamil wal yuhibbul jamal. Suka pada kecantikan, pakai kemas-kemas, cantik-cantik. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, pakai kemas. Kat rumah kan Tuan Azrin pakai baju Melayu, pakai butang. Nak di mana ni bang? Kata, abang nak kemas kerana Allah. Dia tak ada, PKP ni tak ada keluar rumahnya, jangan risau. Contoh. Kereta dah habis bayar, terasa nak beli yang baru, boleh, tak ada masalah. Tapi kereta yang ada tu pastikan manfaat, ataupun trade in saja kereta yang dah habis bayar, wakafkan. Terasa nak bagi wakafkan, nak bagi kat siapa? Ada orang tak ada kereta, wakafkan kereta tu, beli kereta baru, boleh. Dia ada pertukaran. Mana kita relevan, kita ada relevan punya percaturan, bukan sebab dia kita jangan ada benda yang tak bermanfaat dalam hidup kita. Ya, malaikat tengok, selain Allah tengok ni, maksudnya begini, bukan kata aurat hukum ni malaikat tak ada perasaan, tak ada. Malaikat pun tak terkesan dengan kitanya pakaian. Maksudnya begini, maksudnya dekat rumah pakai cantik supaya kita tak nak didik hati kita cantik untuk orang kat luar. Itu tak ikhlas. Kita pakai cantik-cantik dekat luar baru nak cantik. Kat rumah, sedangkan takwa, ikhlas itu bila bersendiri. Kat rumah boleh tak pakai elok-elok, boleh tak pakai kemas-kemas. Sebab apa? Memang kemas itu suruhan Allah, cantik itu suruhan Allah. Bukan sebab orang kita nak cantik. Itu maksud dia. Bukan kata ada malaikat ni kena pakai ni, kan malaikat nampak malu. Mana ada malaikat tengok macam tu juga. Kau ingat kahwin online pula. Jangan sensitif cerita kahwin online ni. Di perbahasan yang ada relevannya, itu serah pada pihak yang bertanggungjawab. Khair. Jadi insya-Allah benar, untuk agama, untuk Islam pastikan yang berkualiti, kerana ikhlas itu high class. Sebab tu Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, walaupun kita nampak Nabi ni susah, kita nampak kan cerita Nabi ni susah, tapi Nabi SAW, penampilan Nabi, subhanallah, smart, Nabi handsome, Nabi kemas. Perjalanan Nabi jalan tegap, pakaian Nabi bersih, Nabi rambut berminyak, janggut Nabi bersikat, rambut Nabi tak pernah tidak berminyak, muka Nabi ceria, badan Nabi kemas, bersih. Bukan kata susah saja kotor, susah je kotor. Sekarang ni susah je kotor, kotor je susah. Salah. An-nazafatu minal iman. Yang ditekankan itu adalah kebersihan. Penampilan bersih, muka bersih, semua bersih, kemas, wangi. Nabi wangi Nabi. Subhanallah. Jadi itu yang kita nak. Kita nak tekankan yang utama itu. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Apakah manusia diciptakan, Ustaz? Manusia diciptakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Surah Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya manusia diciptakan, hai manusia, sembahlah aku yang menciptakan kamu. Khair. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair, maknanya bila kata diciptakan dalam surah Baqarah 21 tu ada tuan. Kita dah jawab panjang lebar ni. Ni soalan-soalan ni kena buka balik Khadir, Tuan Khadir Karim. Apa nak capai? Sebenarnya nak capai apa? Kalau ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rujuk balik pada Quran. Dalam perbincangan falsafah kehidupan ni, bila perbincangan falsafah ni, kita kena berbalik kepada Quran dan Sunnah. Bila kata-kata Allah apa? Allah yang menjadikan, kita tengok kalamullah cakap apa. Bila kata Allah kata aku yang menjadikan kamu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Mencapai ketakwaan, apa yang kita bincangkan ni bukannya lagi daripada bidang memang kesufian, meningkatkan jiwa yang bertakarrub dengan Allah. Tapi bila cerita bab syariat kehidupan tak tercapai pun. Kita mari pada kehidupan, kita masih nak capai apa?
masih terkesan dengan isteri, masih terkesan dengan rumah tangga, masih terkesan dengan anak-anak, masih terkesan dengan orang lain, ataupun nak lari daripada orang. Kita ni nak mencapai makam kamilah ni, makam menjadi hamba Allah. Makam kita mesti makam sampai kepada hamba Allah. Tapi bila cerita hamba Allah, masih lagi terkesan dengan isteri. Menjadi hamba Allah terkesan lagi dengan perhiasan. Bila kata hamba Allah, terkesan lagi dengan orang sekeliling. Ini bukan hamba Allah. Hamba Allah ni capai yang mana? Melihat Allah. Mencapai makam muttaqin. Muttaqin ni hanya takut Allah. Jadi proses-proses yang kita ceritakan ini adalah untuk meleraikan ikatan-ikatan bersifat keduniaan itu, menanggalkan sifat keakuan supaya capai ke makam kehambaan. Bila capai ke makam kehambaan, yang dilihat apa lagi? Allah. Bila kata melihat Allah dalam kehidupan kita, maka apa yang kita lihat, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kita tengok semua apa yang ada ini semua dengan Allah. Rumus akidah, rumus tauhid kita dah bincangkan. Tengok isteri dengan Allah, tengok harta dengan Allah, tengok rumah dengan Allah, tengok semua dengan Allah. Jadi bila kata muttaqin ni, maka makam yang hanya dengan Allah. Bila kata semua tengok Allah, maka tengok isteri dengan Allah, tengok rumah dengan Allah, tengok harta dengan Allah. Dengan Allah, maksudnya Allah. Memang hakikat yang ada itu hanya Dia. Kita diadakan. Kita ni macam ni kesimpulan pada pagi yang penuh barakah ni. Kita kesimpulan kita ni biasa tak pakai perkataan ada. Bila orang ada harta, dia panggil orang berada. Orang tak panggil orang kaya sebenarnya. Orang kaya ni sebenarnya jiwa. Laisal ghina an kasratil arad walakin al ghina an nafs. Tidaklah kaya itu dengan harta, walakin akan tetapi kaya itu dengan jiwa, an nafs. Nah, jadi kaya itu dengan jiwa. Baik, bila kata harta orang berada, biasa kita terperangkap dengan sifat ada ni. Ada, sedangkan ada ni kalau sifat ngaji 420, ada tu sifat Allah. Lawan kepada ada, tiada sifat kita. Tapi biasa kita terpakai begini. Saya ada rumah, saya ada kereta, saya ada anak, saya ada isteri, saya ada semua, saya ada pangkat, saya ada. Lala sekali, yang ada saya, yang tiada Allah. Nampak? Saya ada. Lalu sekali yang ada saya, yang tiada Allah. Macam mana tiada Allah tu Ustaz? Ketika Allah uji tak ada harta, macam tak ada Allah. Macam tak ada Allah. Allah uji tak ada harta, berguling. Allah uji suami baru nak kahwin lagi, berombak-ombak, melompat-lompat marah. Islam ini bukan mewajibkan suami kahwin lagi. Oh, marah, berdesing telinga. Ada. Kita pakai ada sehingga kita merasakan kita yang ada. Kita buat harta tu macam kita punya. Pada hukum dunia tu tak salah. Yang salahnya kita menggunakan dunia tu untuk kita. Kita guna untuk membesarkan diri kita. Lepas tu gunakanlah dunia itu kembali untuk taat kepada Allah. Tapi kebiasaannya tidak jadi begitu sidang penuntun sedang jemaah mata Allah SWT. Milik Allah. Tapi bila Allah uji, apa yang ada? Rupanya ada tu dunia. Allah tak ada sebenarnya. Sebab bila Allah uji tak ada dunia, macam tak ada Allah. Saya ada. Ya, saya ada. Lama kan gitu. Saya ada. Bila Allah uji tak ada, macam tak ada Allah. Sebab tu bila Allah uji, bukan tak ada suami. Kebanyakan ni paling senang nampak dua lah, duit dengan isteri dengan suami. Ini paling selalu kita tengok dalam perbahasan. Orang tak ada duit, dia hilang. Bila dia tak ada iman, macam tak ada Allah, habis. Hidup saya gelap Ustaz, hidup saya dah tak ada apa-apa dah. Baru tak ada duit. Tapi macam tak ada dunia tu, macam tak ada semua dah. Suami tak ada lah. Ingatkan suami tak ada mana? Suami kahwin lagi. Dia punya tak ada tu. Habis Ustaz, hidup saya 20 tahun saya bina, runtuh semuanya. Lah, apa yang tak ada? Suami saya kahwin lagi, baru tak ada suami. Allah ada tidak? Kalau Allah ada, tak ada perangai macam tu. Orang yang ada Allah, dia takkan perangai macam tu. Sebab dia terpakai ada tadi. Sepatutnya kita tak boleh pakai sifat ada. Kita hanya
diadakan. Kita dah bincang dah. Allah adakan suami untuk saya, Allah adakan anak untuk saya, Allah adakan duit untuk saya, Allah adakan harta untuk saya, Allah adakan, Allah adakan, Allah adakan, Allah adakan, Allah adakan. Ketika Allah adakan, yang ada hanya Allah, bukan kita. Bila yang ada hanya Allah, pakailah yang ada itu dengan cara yang Allah nak. Pakailah suami itu dengan cara yang Allah nak, bukan memiliki suami. Pakai suami itu betul-betul. Apa maksud pakai? Gunakan, alatkan suami untuk mendapat pahala. Pakai isteri itu betul-betul. Pakai isteri itu untuk didik dia jadi isteri soleha. Pakai harta itu betul-betul. Pakai harta itu untuk buat pahala. Bukan memiliki harta, memiliki suami, memiliki. Maka datang sifat keakuan. Sifat keakuan membesar dalam diri. Ya, ya Tuan Nur Zihan, Allah yang mukit. Dalam sebut-sebut Allah yang mukit itu bukan hanya sebutan, tapi Allah nak uji. Adakah kita benar duduk dalam sebutan itu datang dari iman? Nanti kita akan masuk perbahasan Asmaul Husna. Kita akan masuk lepas ni perbahasan bagaimana menyingkapi nama-nama yang terpuji Allah. Sebab dalam perbahasan Asmaul Husna ini bukan dengan sebutan-sebutan Allah ya Kabir, Allah ya Bari, Allah ya Mukit. Dia bukan dengan sebutan, dia dengan penghayatan. Sebab Allah tak minta di sini. Iman itu bukan sekadar di sini, tapi meresapnya di sini. Bila meresap di sini, dia diterjemahkan dengan perbuatan, bukan dengan sebutan. Sebutan kita dah lafaz dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dah sebut di sini. Adapun dalam doa kita boleh meminta dengan nama-nama Allah. Tapi dalam kehidupan tolong terjemahkan nama-nama Allah itu. Kita akan sentuh dalam perbahasan ini pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Khair. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah berkati kita semua, dan kita berada di hari Jumaat yang penuh barakah, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Jadi perbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi insya-Allah, jadi perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khair. Jadi memandangkan ini pada hari Jumaat, selayaknya kita muji-muji Nabi SAW. Lalu saya tergerak nak sharekan lirik tentang Nabi SAW, lagunya Isabella tu. Lagu Isabella yang saya kata versi Nabi SAW. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saya akan war-warkan nanti di mana, insya-Allah saya akan war-warkan live kita di mana nanti. Kemudian kita akan seterusnya saya akan ada live nanti untuk malam. Bantu saya imarahkan page. Nanti saya share surah At-Taqwa. Puncak Jalil saya akan buat kuliah moreh pukul 10 malam. Ada ke yang nak bersama dengan saya kalau pukul 10 malam? Boleh? Boleh. Kalau saya buat kuliah moreh, saya nak bantu imarahkan page surah At-Taqwa. Puncak Jalil dia minta bantu imarahkan. Jadi saya akan buat kuliah moreh, kuliah lepas tarawih. Moreh, kita bincang sembang ilmiah, kita murajaah ulang kaji ilmu-ilmu yang kita telah bahaskan. Insya-Allah saya akan maklumkan. Insya-Allah. Khair. Saya cuba nak ingat liriknya. Lirik Nabi itu tentang Nabi SAW. Fit daripada Isabella. Sebelum ni saya dah cinta-cinta itu bukan di mata. Yang ini fit dengan Isabella. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia, hadirmu bawa cahaya, membimbing kita ke jalannya, gelap jadi terang,
jiwa menjadi tenang, mengajak manusia mengajak manusia 10 malam berapa minit? Dalam setengah jam, insyaAllah setengah jam 40 minit. InsyaAllah malam. Ya. Saya tengah ingat, saya tengah go through lirik siap. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia, hadirmu bawa cahaya, membimbing kita ke jalannya, gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajak manusia mengenal Maha Esa. Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa, sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Ya, saya cerita sendiri liriknya. Kekasih Allah yang mulia. Saya ulang lagi sekali, saya nak ingat balik. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia, hadirmu bawa cahaya, membimbing kita ke jalannya, gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajak manusia mengenal Maha Esa. Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa, sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Itu dia. Last kali tutup dengan selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita, nanti ada masa kita nyanyi baliklah. Sunnahmu kan ku julang. Ajarkan bab tauhid, insya-Allah. Puan Syima Kamra, saya dah sentuh bab akidah ni dalam siri-siri, boleh rujuk pada YouTube saya nanti. Ada saya sentuh dalam memang asas kepada tauhid dan tasawuf dalam kehidupan, insya-Allah. Khair. Jadi nanti kita review balik lagu tu. Siapa ada sempat salin? Kita review balik tentang Nabi Sabila. Oh, ada sempat salin. Masya-Allah. Cuba tengok. Ada. Okey. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia, hadirmu bawa cahaya, membimbing kita ke jalannya. Ni Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia, hadirmu bawa cahaya, membimbing kita ke jalannya. Gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajak manusia mengenal Maha Esa. Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata.
lambang cinta yang nyata. Nanti saya tulislah balik lirik dia. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa. Nanti saya tulis lirik tu. Ya Tuan Syima Kamara. Baru dengar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang baru menonton. Kita nyanyi sama-sama dengan anak-anak. Boleh. Bagus. Nyanyi lagu tu dengan anak-anak. Bagus lagu tu. Sebab lagu tu familiar kan. Lagu Sabila. Kita ubah lirik ya. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Kuliah Moreh nantilah. Kuliah Moreh nanti saya masuk YouTube lagu tu. Boleh? Nanti saya buat rekod lah. Saya nyanyi satu, kita buat nyanyian satu insyaAllah. Bagus nyanyian lantunan jiwa. Lantunan jiwa untuk kekasihnya Nabi SAW. Hakikat cinta tu untuk Allah. Allah, dan daripada Allah itu Nabi SAW membawa cintanya. Nah, InsyaAllah. Khair. Jadi syukur setakat itu. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi dan bersama dengan saya dalam siri Bicara Ilmiah Online, Duha Online, edisi khas Ramadan, Perintah Kawalan Perasaan. InsyaAllah sama-sama kita akan teruskan pengajian ini secara istiqamah. Mudah-mudahan kita mendapat intipatinya, kita mendapat akan natijahnya daripada perbincangan kita. Seterusnya membina jiwa kita menjadi jiwa yang benar-benar Allah kurniakan keikhlasan, mencapai martabat muttaqin, orang yang bertakwa insya-Allah. Khair, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illadzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab.